format SPM, dia akan keluar dalam kertas 2. Ya, markah dia banyak ya, 5 hingga 6 markah. Format baru ni saya tak sure lah, tapi apa yang kita belajar memang akan keluar masa exam untuk SPM kan. Okey, jadi saya nak awak pay attention dan fahamkan konsep. Sebab dalam buku modul tu saya tengok contoh dia ada lain sikit. So awak fahamkan, bila awak fahamkan apa yang saya terangkan ni, insya-Allah awak boleh jawab. Okey, semua dah ada ya buku modul. Hari ni kita nak sambung muka surat 83. Ya, muka surat 83 kalau awak tengok dekat atas tu. Paling atas dia ada tulis mesti tahu tu kan, laju sama dengan kecerunan graf jarak masa. Sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. So kalau awak rasa dia macam agak mengelirukan ya, sebenarnya ada lagi satu formula. Formula laju ni adalah jarak bahagi masa. Ya, macam yang saya tunjukkan dekat skrin ni, nampak kan? Ni adalah formula asas lah. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Dan kalau graf jarak masa, of course lah dia bagi jarak adalah paksi yang mencancang dan masa adalah paksi yang mengufuk. Sebab itulah dia jadi sama juga formula dalam modul awak itu, iaitu laju sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey. So kita nak tengok contoh yang pertama, dia suruh kita hitungkan laju zarah berdasarkan pada setiap graf berikut. Jadi awak tengok soalan yang pertama ni, perhatikan kalau soalan dapat soalan, first kita tengok jarak ni adalah paksi yang menegak atau mencancang ni, jarak dalam meter dan masa dalam saat. Okey. So kalau kita nak jawab, mula-mula sekali bila dapat ni jarak ni, awak tengok dia bergerak, zarah ni bergerak dari ni, daripada kosong-kosong kan. Saya letak dari mana dia mula, letak 1. So awak letakkan dalam buku awak tu 1, macam saya letak ni, dan sampai kat sini 2. Yang ni titik 2. Merah ke? Ini buat dah. Ni buat keluar. Okey. Pastikan awak label juga dalam buku awak. Kita mula dari titik 1, zarah tu bergerak dari titik 1 ke titik 2 ya. Okey. Lepas tu kita nak dah buat macam tu, langkah yang seterusnya nak dapatkan laju dekat sini. Jadi sama dengan, jadi laju dia awak kena ambil laju atas ni adalah jarak kan. Jarak nombor 2 ni, jarak nombor 2 berapa? Berapa jarak dia, nilai dia? Awak tengok pada paksi yang mencancang tu, jarak 2 adalah berapa? Nampak tak? Ni jarak 2 adalah 15. Jadi kita akan tulis 15 ya. Tolak jarak 1. Jarak 1, jarak titik 1 ni adalah kosong. Kan? Nampak tak? Kita refer paksi yang mencancang ni. Okey, boleh tak? Boleh? Ada soalan? Semua senyap je? Cikgu. Ya. Murid paksi baru masuk kelas, cikgu. Baru masuk kelas? Sebab tadi habis fizik lewat. Okey. Okey, saya ulang balik lah ni. Tak apa. Okey, masuk semua. Okey. Awak tambahlah dalam buku tu sama je. Laju, kalau konsep laju formula dia adalah jarak bahagi masa. Jadi mesti ambil jarak titik 2 tolak jarak titik 1. Tengok pada contoh yang pertama ni. Yang baru masuk tu buka muka surat 83 modul.
Modul muka surat 83. Okey. Jadi jarak titik 1 kita tengok pada graf ni adalah kosong. So awak masukkanlah nilai kosong. 15 tolak kosong. Lepas tu apa? Ada soalan? Tak faham? Tak. Okey, bagus. Okey, dah dapat tu kita akan pergi pula masa. Ya, masa ni sama juga. Masa titik 2, ya, yang titik 2 untuk jarak ni masa dia berapa? Masa dia adalah 5 kan? Refer pada paksi mengufuk tu 5. Jadi awak letak 5 tolak dengan masa titik 1. Mana garis ni? Mana ni? Sekejap. Boleh. Tak apalah, biar dekat situ. Okey, lepas tu masa titik 1 kita adalah kosong. Jadi tolak kosong. Apa tak boleh? 5 tolak kosong. Ya. Okey. Kemudian awak bolehlah dapatkan jawapan dia 15/5 kan? Awak dapat 15/5, so cancel up, awak akan dapat 3. 3 atas ni jarak kita adalah unit dalam unit meter. Lepas tu masa kita adalah saat. Jadi kita akan tulis meter per saat. Dia akan boleh awak tulis meter/saat ataupun meter saat kuasa -1. Okey. Ada soalan? Faham tak? Ini very simple. Simple je. Jarak masa ni senang je sebenarnya. Graf jarak masa ni senang. Sebab nanti kita akan tengok lagi satu, iaitu graf graf laju masa. Itu a bit complicated sikit, tapi boleh je ya. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Ni kenapa bergerak ni? Okey, ada soalan? Boleh semua? Ni bergerakkan ni. Boleh tu. Okey, ni jawapan dia 3 ni. Saya punya dah bergerak pula dekat skrin ni. Sekejap. Lepas tu cuba tengok soalan nombor 4. Kita nak jawab sama-sama sekarang ni. Dia suruh cari laju. Awak nampak kan garisan dia adalah condong ke sini. Ini yang soalan 1 ni awak dapat dia dari kosong, dia bergerak dari titik 1 ke titik 2 ni dia menaik. Maksud dia memecut. Maknanya zarah tu memecut ya. Jarak semakin lama semakin memecut lah. Lepas tu kalau ni jarak soalan nombor 4 ni, awak nampak garisan dia macam ni kan, mencondong ke bawah pula. Yang first ni kita panggil pecutan, dia memecut ya, zarah tu memecut. Tapi kalau ke bawah, mulanya daripada atas turun ke bawah macam ni, ini menandakan bahawa ianya nyah pecutan. Awak belajar dalam fizik kan? Nyah Betul. pecutan. Yes, dia memang ada kaitan fizik, maths ni sama lebih kurang je. Okey, so laju untuk soalan nombor 4. Sama je konsep dia yang tadi saya cakap kan. Mula-mula sekali kita tengok letak titik 1 dan 2. Dia mula di mana dan berakhir di mana. Bermula tu titik 1. Okey, kat sinilah kan. Letak nombor 1. Kuning ke? Tak merah lah. Nampak jelas sikit. Okey. Kita mula di titik 1 kat situ. Lepas tu bangkang. Okey, kemudian dia di titik 2 dia berakhir di sini kan. Kita letaklah titik 2 dekat situ. Okey. Nak buat benda ni.
Okey, jadi kita akan kira laju daripada titik 1 ke 2. Sama je formula dia, laju adalah sama dengan jarak bagi masa dan jarak kita tu adalah okey, sekejap. Jarak kita adalah laju sama dengan jarak titik 2. Berapa jarak titik 2 kita? Jarak kita tengok kat sini. Berapa jarak dia, Muhammad? Jarak pada titik 2 ni awak kena refer ke 10. Jadi awak tulis 10 tolak dengan jarak titik 1. Berapa jarak dia di titik 1 tu? 18. So letak 18. Lepas tu bahagi masa. Masa pun sama juga macam kita buat dari soalan pertama tadi kan. Turun lagi. Benda ni nak. Okey. Masa titik 2 berapa? 4 cikgu. Ya, lepas tu letak 4 tolak masa titik 1. Berapa masa titik 1? Ni titik 1 kan. Jadi masa dia rujuk kat bawah ni. Apa? Berapa? Kosong. Ya, kosong. Letak kosong. Jadi bolehlah kira dapat berapa tu? Negatif 2 cikgu. Betul. Negatif Jadi 2 cikgu. kita akan dapat 8/4. 8 negatif 8. Okey, so jadi negatif 2 kan. So negatif 2 ni, negatif 2 unit dia meter per saat kan. Meter per saat. Okey, negatif ini menunjukkan ianya adalah nyah pecutan. Jadi jawapan dia adalah sama dengan 2 meter per saat. Faham tak? Faham. Okey. Yang negatif tu awak tak perlu tulis pun tak apa. Tapi nilai negatif itu menunjukkan ianya adalah nyah pecutan. Okey. So itu konsep asas sangat yang awak perlu faham. Sebab nanti bila datang soalan-soalan yang complicated pun awak boleh jawab. Ikut je yang saya ajar ni. Mesti jarak 2 tolak jarak 1. Faham tak untuk dapat jarak tu kan? Okey. Cuba kita tengok soalan. Y2 tolak Y1 cikgu. Cikgu. Y2 tolak Ya. Y1. Y2 tolak Y1 boleh juga. Sama. Cikgu kalau tulis negatif 2 tak tulis positif 2 tu tak apa. Tak apa, sama je. Betul juga. Saya nak tunjukkan bahawanya kalau awak tulis sama ada negatif 2 ataupun 2 betul. Ya? Boleh tulis mana-mana, either one. Okey. Cuba tengok soalan nombor 5 ni. Dia suruh cari laju AB. Cuba awak jawab senyap-senyap. Lepas tu saya tengok jawapan. Nanti saya panggil. Laju AB. Kita tak pernah jumpa lagi. Okey, ni tak apalah. Ini saya terangkan dulu. Kalau garisan yang mengufuk macam ni, AB maksud dia tak ada. Dia tidak bergerak. Dia berhenti kalau garis ufuk macam ni. Sebab tak ada penambahan jarak. Betul tak? Jarak dia duduk kat situ je. Dia start dengan dari titik A. Yes, kalau yang berdata tu maknanya kelajuan dia adalah kosong ataupun zarah itu berhenti. Soalan boleh jadi lori ke kereta ke kan, kelajuan ni yang bergerak lah. Betul? Okey. Jadi yang ini kalau dia suruh cari laju AB, terus jawab tulis apa? Jawapan dia? Kosong cikgu. Ya, bagus. Cuba cari laju BC pula. Jarak bagi masa. Siapa boleh jawab? 0.8 bagi 7.3. Dapat berapa lajunya? Yes, ada yang dah dapat jawapan?
Mana dia orangnya? Siapa boleh jawab? Batrisha? Berapa laju BC? Mana Batrisha? Batrisha dah dapat jawapan. BC macam biasa kan, tadi kita mula-mula letak. Ini konsep asas je. Kita letak dulu. Mana titik 1? Kita mula dengan B kan? Jadi kita Betul. letak dah. Titik 1 adalah titik B. Alamak, dia warna tu pula dia keluar. I want red. Kenapa dia jadi black? Letakkan titik 1 ni di B lah. Dia mula 1 kat situ. Lagi juga. Red. Tak apalah. Lambat je. It's okay. Betul. Okey, jadi titik C akan jadi titik 2 kan? Ni akan titik 2. Jadi kita ambil lah sama laju sama dengan jarak bagi masa. Jarak pada titik 2 berapa? Kosong. 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 Tolak dengan jarak 8. Yes. Lepas tu bahagi dengan masa. 7/3. 7/3 tu. Tak nak ni nak underline. 7/3 jadi 4 kan? 4 jadi kita punya jawapan tu adalah -8/4. Betul? -8/4 kita kecilkan jadi -2. Nak underline ni. Lagi tarik sini. Underline. Okey, jadi -2. So laju dia adalah -2 atau meter per saat ataupun 2 meter per saat kan? Betul. Okey, boleh ya. Itu konsep asas sangat. Jadi nanti awak siapkanlah itu. Yang soalan yang lain ya. Yang saya tak tunjukkan contoh tu. Yang konsep dia awak letak dulu titik 1 dan titik 2. Lepas tu jarak tu awak akan dapat jarak 2 tolak jarak 1 ya. Ingat yang itu je. Lepas tu masa 2 tolak masa 1. So awak akan dapatlah jawapan dia. Cumanya kalau awak tengok contoh dalam ni nak boleh ni. Contoh dalam modul awak tu, contoh yang ketiga kan. Sebab dia akan confuse sedikit. Tutup apa? Stop recording. Stop sharing ke? Stop sharing. Okey. Awak tengok dalam muka surat 83 tu contoh ni, cuba kita ikut konsep yang saya terangkan tadi dan betulkan. Kita sama-sama betulkan contoh sebab takut nanti awak confuse sebab saya guna kaedah yang lain, lepas tu dalam buku ni guna kaedah yang lain. Kalau awak dah faham apa yang saya terangkan tadi, awak boleh betulkan. Macam mana tu nak betulkan? Okey. Nampak tak? So ini keluarlah. Stop sharing. Okey, nampak tak? Saya nak tunjukkan ni. Allah satu. Ke kena pusing. Contoh yang ini nampak semua? Jarak, tengok graf dia. Macam nak pusing tu dia? Tak boleh. Okey. Bila dia tanya kat sini, cuba kita tengok laju AB tu memang kosong lah kan. Kosong, awak tunjuk tak bagi jam kerja ni pun tak apa Ini diterima lah, memang kita tahu sebab dia tak bergerak. Untuk laju BC, awak tengok laju BC ni
Kalau ikut konsep kita yang saya terangkan, mula-mula sekali letak 1 kan pada titik B. Sekejap ya. Okey. Jadi ikut yang saya terangkan tadi untuk cari laju BC ni, kita akan labelkan kan dekat titik mula dari B ke C. Jadi B ni adalah titik nombor 1. Kan? Labelkan. Lepas tu C adalah titik nombor 2. Jadi laju titik 2 kan? Sepatutnya laju titik 2 tolak laju titik 1. Jadi laju titik jarak titik 2 berapa? Jarak di titik C ni. Kosong ibu. Yes, kosong. Tolak jarak di titik 1 adalah 18 kan? So akan dapat itulah kosong tolak 18 bahagi dengan masa. Masa titik 2 kita adalah 3, tolak masa titik 1 adalah 2. Awak nampak tak perbezaan dalam contoh yang diberikan dalam buku ni? Nampak tak? Sebab dekat sini awak akan boleh confuse kan, sebab kenapa yang ini dia ambil 18 tapi masa dia ambil macam mana saya nak cakap, 2, sebab dia guna contoh, dia guna konsep yang lain tapi sama je jawapan dia okey boleh faham? Boleh. Boleh. Kalau awak ikut yang saya boleh kan, ikut terus je. Jadi yang buku ni dia guna kaedah yang lain tapi sama je jawapan. Jadi awak akan dapat negatif 18 juga kan. Jawapan dia sama. Kilometer per jam. Okey. Jadi nanti awak lengkapkan dan saya nak seterusnya saya nak tunjuk contoh lagi satu, muka surat 84. Ni awak kena nampak tak? Clear? Okey, ini adalah bentuk soalan SPM ya. Sebenarnya format dia sama je. Kalau awak buat aja soalan tu memang awak boleh jawab insya-Allah. Ya. Okey. Kalau saya nak pergi sekali lalu je. Okey, graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan satu zarah untuk tempoh 60 saat ya. Masa 60 saat, jarak awak tengok 45 kan jarak dia. Jadi soalan A, tempoh masa zarah berada dalam keadaan pegun. Berapa masa dalam keadaan pegun tu dekat mana? 10 saat, 30 saat. Yang pegun ni kalau saya letakkan, saya labelkan lah ya. Ini A, B, C dan D. Jadi pegun tu atau tak bergerak dekat mana? Dari mana ke mana? B, C. Yes, B ke C ni pegun. Jadi masa, kalau ditanya masa zarah ni berada dalam keadaan pegun ni, kita ambil 30 tolak 10 lah kan? Pandai betul cikgu. Tak? Betul. So awak akan dapat 30 tolak 10. Jadi jawapan dia adalah 20 saat. Yes. Okey. Laju zarah dalam 10 saat yang pertama. 10 saat pertama kita refer yang ni lah kan? Laju A ke B. A ke B sahaja. Jadi lain macam tadilah kita dah belajar jarak bahagi masa. Kalau ni 45 tolak 10 kan? Bahagi 10. Kan? Awak dapat berapa laju dia? Yelah, laju sama dengan jarak dia 45 tolak 0 kan? Okey. 45 tolak 0 bagi masa dia 10 tolak 0 kan? Betul. Okay, so dapat 45 per 10, that is 4.5 meter per saat. Meter per saat tu dia boleh tulis macam ni ataupun per saat. Okay, lepas tu yang C pula. Soalan C. Cikgu. Ya. MS negatif 1. Oh, memang MS negatif 1 cikgu. Dia sebab awak tengok ini meter, bawah ni saat kan? Awak boleh tulis sama ada meter per saat. Dia boleh mana-mana. Either one. Ini betul, ini pun betul. Ya? Faham tak? Kalau awak tak reti nak letak ni kenapa pula jadi negatif ni, awak salin ni meter per saat ni. Tulis je macam ni.
Sama je maksud dia. Okey, faham? Okey, C pula disuruh huraikan gerakan zarah itu dalam 30 saat yang terakhir. So kita kena tengok balik pada graf ni. 30 saat terakhir adalah inilah 60 tolak 30, 30. Kan, ni 30 saat terakhir. Maksudnya dia nak awak huraikan gerakan laju dia pada ni lah hujung ni. That is zarah yang bergerak daripada C ke D. C ke D. Back balik pada konsep asas yang kita belajar tu, yang ini C ni akan jadi titik 1, D adalah titik 2 kan. Jadi jarak laju sama dengan jarak titik 2 berapa? Jarak dia. Tak Kosong. nampak itu. Kosong. Tak nampak? Jarak ni jarak 2. Kosong go. Kosong kan? Okey. Kosong tolak dengan jarak titik 1 berapa? 45. Yes, 45. Bahagi dengan masa titik 1, titik 2 sorry. Masa 60 titik 2 saat. berapa? 100? Berapa 60 aku tu? 60. 60. Kan, jadi kalau soalan macam ni dia kata 30 saat terakhir, kalau awak tak tolak masa 2 tolak masa 1 pun awak boleh dapat nilai dia adalah 30 saat. Kan? Betul? Betul go. So masa dia awak boleh je terus tulis 30 pun tak apa, no problem. Macam contoh B pun sama, sebab dia kata laju masa 10 saat yang pertama. So 10 ni terus je tulis bawah tu, tak payah awak nak tolak pun tak apa. Tu betul ya. Yang saya terangkan tu tadi adalah konsep untuk awak faham macam mana kita dapat masa dan juga jarak tu kan. Okay, bila awak dah pandai, awak boleh lah simpulkan lagi, permudahkan. So ini akan jadi negatif 45/30 bahagi 5, kita akan dapat 9/6, 3, 2, 3. So awak akan dapat 1.5 kan? Negatif 1.5 meter per saat. Itulah jawapan dia. Nampak? Bila ada negatif, dia akan jadi nyah pecutan kan? Dia menjunam macam ni ke bawah. Boleh kan? Ni senang sangat ya. Adik kakak mesti boleh jawab soalan ni. Ada soalan? Okey, laju purata bagi keseluruhan perjalanan. Kalau laju purata lagi senang. Ya, laju purata dia apa tu? 15. Macam mana nak dapat laju purata? Dia ada formula kat depan tu, dia ada bagi kan. Yang kat atas tu, laju purata adalah jumlah jarak. Ni, jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang dilalui. Okey. Jumlah jarak kita adalah berapa jarak yang dilalui? Salah. Sekejap ya. Cuba awak study, awak tengok berapakah jarak yang dilalui. Kita tulis laju purata adalah jumlah jarak yang dilalui untuk keseluruh. Saya ingat. Ni kalkulator jap. Sekejap mana dia jarak yang kita nampak tak? Purata laju
Jumlah jarak bagi jumlah masa ni kalkulator. Jarak 15 campur 15. 45. Sekejap ni saya kira. Okey. Jadi jumlah jarak kita, awak kena refer pada ni jarak graf kita ni kan. Yang dari A ke B jaraknya adalah 45 kan. Jadi awak tulis 40. Dia mesti jumlah jarak. Tak nampak. 45. Nak tulis 45. Lepas tu kita tak ambil jarak BC, kita tak ambil sebab dia berhenti kan, tak bergerak, tak ada jarak, dia adalah kosong. Kemudian kita campur pula jarak dari C ke D. Jarak C ke D ni kita tahu, kita tengok ni 45 juga kan. Jadi campurkan dengan 45. Okey, itu jumlah jarak. Jumlah ya. Bahagi jumlah masa. Masa ni memang samalah. Kalau ni keseluruhan pada graf ni 60. Jadi jumlah masanya adalah 60. Jadi bahagilah. So akan dapat 1.5 1.5 meter per saat. Meter per saat. Okey. Ini adalah bentuk soalan SPM yang saya nyatakan. Kalau buat sama je, dia akan tanya benda yang sama. Masa zarah tu dalam keadaan pegun, lepas tu laju masa 10 pertama ke 20 pertama ke kan, dan laju purata. Okey, ada soalan? Senang kan? Senang jawab. Kena kata senang. Ada yang tak faham? Okey. Macam lepas ni awak boleh buat latihan lah daripada modul ni ya. Saya akan cuma saya nak tunjukkan ya. Macam contoh 2 nanti awak buat. Just saya nak bincangkan bila soalan laju purata keseluruhan perjalanan untuk 2 ni. Kalau kita tengok laju jumlah jarak kan, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah masa ni kita tak ada masalah, kita ambil je maksimum ni berapa masa dia kan. Jadi kita nak tengok jarak, nak tentukan jarak. Jadi kita akan ambil ni lah. Kalau saya letak A, B, C, D, jarak A ke B ni berapa? Berapa jarak dia? Mesti refer je pada ni graf Pak C yang mencancang 100. ni kan. 100? 140. 140? Tak nampak tu. Awak buku awak tak ada Mana buku awak? Nampak? Nampak tak? 160. Ada buku awak kan? Kalau tak nampak pada skrin ni, refer. Okey. Yes, jarak dia 160. Ya, ini untuk bahagian D ya. Bahagian D je, ni jarak dia 160. Campur dengan ni. Nanti awak jawab dekat bahagian D. Okey. Lepas tu yang ni tak payahlah kita fikirkan, dia memang kosong jarak dia. Masalahnya dekat sini dia a bit different. Sebab jarak yang ini awak kena ambil 280 tolak 160. Ya, ni jarak untuk daripada C ke D. Ini teksi ya, ni perjalanan teksi. Nampak tak? Awak hanya ambil jarak bahagian yang terlibat aja. Okey. So yang ini awak dapat 280 tolak 160 lah, jadi 120. Jadi campur 120 ni untuk bahagian ni. Bahagi masa, masa adalah sama. Jumlah masa dia adalah 7 jam.